Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, I'm Meki, dietitian di Institut Kanser Negara. Untuk sesi hari ini, saya akan bersembang dengan untuk semua adalah tentang resepi yang bukan saja sesuai sebagai hidangan utama, tetapi juga boleh sebagai hidangan yang ringkas, terutama jika anda mengalami masalah kurang selera makan. Tanpa melengahkan masa, marilah kita menjemput pegawai THC Puan Zuli Haiza untuk sesi kongsi resepi kali ini. Dipersilakan Puan Zuli. Hai tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada hari ini kita akan berkongsi satu resepi tau Meki. Ya. Dan kita akan masak 2 versi lempeng tersebut dan satu kuah untuk dimakan bersama lempeng tersebut lah. Okey, baik. Jadi kita teruskan dengan bahan-bahannya, Boleh, silakan. Jadi bahan-bahan untuk masakan kita pada hari ini adalah tepung gandum, tepung ataupun serbuk daripada oat yang telah dikisar. Tuan-tuan ataupun puan boleh juga menggunakan tepung tinggi serat sebagai gantinya. Ya. Jadi tepung oat kita buat, kita ambil oat dan kita blend supaya menggantikan tepung tinggi serat tersebut lah, sebab kadang-kadang susah nak cari tau Meki tepung serat tinggi tu. Lagi senang jika kita blend sendiri. Betul. Jadi tepung halus. Betul. So yang kemudian bahan cecairnya adalah susu, sedikit mentega yang telah dicairkan, telur dan juga esen vanila untuk memberi bau yang harum lah. Ya. Kita juga letakkan sedikit garam untuk membangkitkan rasa lempeng tersebut lah ya tuan-tuan dan puan-puan. Keistimewaan lempeng yang kita nak buat pada hari ini, sebenarnya kita akan buat 2 versi, di mana satu kita buat lempeng yang kita biasa makan, lempeng biasa bahan asasnya inilah. Dan yang kedua kita akan tambah dengan kacang untuk meningkatkan lagi dia punya protein dan juga fiber dia. Ya, nampaknya ada modifikasi dalam resepi yang asal kan? Ya, supaya betul. meningkatkan sumber tenaga, sumber protein dan juga sumber serat. Betul? Ya, betul. Okey. Jadi keistimewaan lempeng ini juga sebenarnya Meki, kita gantikan cecair yang kita biasa guna selalunya air masak kan, kepada susu. Jadi susu ini memang akan memberikan protein kepada sesiapa yang memakan lempeng tersebut lah. Di samping itu juga kita ada telur untuk meningkatkan lagi nilai protein dalam lempeng itu. Puan Zuli, ada sesetengah pesakit kanser ni kan sangat takut nak makan telur. Bolehkah Puan Zuli terangkan tentang mitos telur ni? Oh ya, betul. Kebanyakan pesakit bila kita bagi tahu boleh makan telur, kebanyakan ni memang memberitahukan takut nak makan telur sebab dikaitkan dengan kalau luka lambat baik sebab bernanah ataupun gatal-gatal kalau lepas makan telur. Jadi mengganggu keselesaan mereka lah. Tapi sebenarnya mitos pada telur ini tak ada kaitan pun dengan makan telur luka jadi menanah ataupun kita jadi gatal, kecuali sekiranya pesakit itu memang alergik kepada telur, Meki. Faham. Jadi telur ni sebenarnya sumber protein yang sangat bagus untuk pesakit kanser kan? Ya, betul. Mereka boleh mengekalkan berat badan mereka dengan lagi bagus, meningkatkan sistem pertahanan mereka dan juga mengekalkan fungsi otot-otot badan mereka kan? Itu antara fungsi-fungsi protein yang sangat diperlukan. Susu sama juga kan? Betul. Ya. Ada juga kan sesetengah pesakit mereka inginlah nak tanya telur ke ataupun susu tu diganti dengan santan. Rasanya boleh ke tak? Dalam resepi ini tak ada masalah. Boleh ditukar sumber kita kata wet ingredient kita ni daripada telur kepada santan. Tak ada masalah. Tetapi nanti value atau nilai protein dalam lempeng kita dah kurang lah. Ya, akan kurang kan. Tapi dia akan tambah dari segi value ataupun nilai kalori. kalori. Jadi kalau kita nak kalori kita dah ada dalam
dalam kita punya butter ataupun kita punya minyak lah nanti. So kita kekalkan dengan pengambilan protein kita guna susu. Susu digalakkan kan? Betul. Ya, okey. So nampak kat sini kan itu oats telah diganti separuh daripada tepung gandum kan. So sumber oats ni juga merupakan serat yang bagus kan? Betul. Kenapa serat juga sangat bagus untuk pesakit kanser ya? Okey, kalau untuk serat pula, kebanyakan pesakit kalau ada simptom-simptom selepas kemoterapi atau radioterapi, mereka mengalami masalah sembelit kan, Miki? Jadi betul. Kalau dapat tingkatkan pengambilan serat dalam makanan mereka, dalam keadaan ini kita buat lempeng ni tinggi serat. Jadi dia akan bantu untuk melancarkanlah mengelakkan ataupun mengelakkan sembelit tersebut, Miki. So jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah ya, sumber serat kan bukan saja boleh dapat daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran, tetapi oats kan merupakan salah satu sumber serat yang sangat bagus juga. Produk-produk yang mengandungi serat yang tinggi, itu adalah sumber kepada serat lah, Miki. Ya, okey. So jadi kan Puan Sudi akan tunjukkan lah kita cara masak untuk yang lempeng yang daripada bahan asal ni kan lah. Okey, jadi saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita bancuh lah kita punya resepi lempeng kita. Jadi mula-mula kita masukkan dry ingredient ataupun bahan kering, Miki. Ini tepung gandum lah. Betul, boleh letak dulu. Gandum. Kita punya tepung oat tadi. Tepung oats ya. Kita kacau sikit lah ya. Boleh. Kacau sikit supaya dia sebati lah. Kemudian kita masukkan kita punya telur ke susu ke, tak kisahlah. Tapi kita masukkan telur supaya nampakkan dia punya bahan basah. Ini so, pula butter. Okey, tambahkan untuk nilai kalori dia ya. Dan juga dengan tambah butter dan telur ni, kita punya lempeng akan jadi lembut, Miki. Lebih lembut dan senang untuk dimakan. Macam saya tadi ceritalah, jika mengalami masalah mulut kering ni memang sangat sesuai je untuk mereka ya. Jadi susu kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. So tambah lagi sikit. Boleh tambah lagi. Okey. So sikit demi sikit lah. Puan Suri nak tanya kan, tepung aduan ni kan nak campur itu susu kan, sampai macam mana punya tekstur dia ya, basah ke ataupun dia kurang kering sikit ke? Okey, kalau boleh tekstur dia tak terlalu pekat, macam ni kan pekat lagi kan. Okey, jadi kita boleh habiskan susu ni. Susu ni dalam 250 ml lebih kurang. Lebih kurang kan? So kalau 250 ml tu memang kita akan perolehi satu hidangan protein lah ataupun telur lah, protein daripada susu lah. Okey, jadi kalau nampak kat sini bahan adunan tu dah jadi sebati. Miki tak ada ketulan yang Miki tengok. Tak ada. Nampak dia sangat smooth punya tekstur lah. Dan tekstur dia kalau boleh memang tidak terlalu pekat dan tidak terlalu cair. So macam ni bunyalah tekstur. Okey, jadi sebenarnya selepas kita campurkan semua ni, kita boleh sama ada terus masak ataupun kita rehatkan sebentar supaya dia lebih lagi adunan itu lebih menyerap lah, lebih bergabung dan lebih menyerap lah. Jadi kita letak sebentar di tepi dan kita boleh garam. Garam lupa lah. Garam. Untuk rasa untuk rasa si baik Miki ada. Kita boleh tambah sedikit esen vanila untuk bagi dia bau harum. Okey, ni dalam satu sudu teh ataupun kurang dari satu sudu teh pun tak apa, Miki. Setengah pesakit kan kadang-kadang dia sensitif kepada bau. Dia mungkin nak bau lebih ataupun dia nak bau vanila yang kurang. Jadi kita boleh modify. Boleh adjust lah nak berapa betul. Okey, dan kemudian untuk garam. Garam ni tak perlu banyak pun, Miki. Sebab garam kita tak perlu banyak. Cuma kita perlukan untuk membangkitkan rasa lempeng inilah. So dalam satu sudu kecil. Sudu kecil. Okey. Okey. So kita kacau lagi. Step sangat senang kan tuan-tuan dan puan-puan? Okey, adunan ni dalam satu mangkuk ni dia akan menghasilkan lebih kurang
6 lempeng lah. 6 keping lempeng. Okey, dan kita tengoklah ketebalan lempeng yang kita nak buat. Kalau kita nak nipis-nipis, dan kita dapat lebih lah bilangan lempengnya. Kalau kita suka yang agak tebal tapi tak jadi lempeng Meki, dia jadi pancake. Pancake. Jadi akan tebal sedikit lah. Jadi adunan dia akan guna banyak. Jadi tak dapatlah 6 keping. Jadi boleh kita ketepikan dan teruskan untuk memasak lempeng kita lah. Jadi ini Meki kita punya adunan tadi yang adunan telah sudah siap kan? Ya, ini adunannya lah yang telah kita rehatkan tadi. So tekstur macam ni sudah sesuai untuk buat lempeng. Ya, sesuai lah. Kalau nak lagi pekat, jadi susu tu kita kurangkan sedikit lah. Ya. Kalau kita nak sedikit cair, kita tambah lagi susu. Tak ada masalah. Kita boleh adjust susu tu kan? Ya, kalau pekat nanti jadi tak jadi lempeng, dia jadi pancake. Okey. Jadi kita teruskan kepada cara masaknya lah. Okey. Okey, jadi kita panaskan kita punya kuali. Ya. Kita gunakan kalau boleh api sederhana lah, ya. Okey. Tak perlu terlalu suhu yang tinggi, nanti lempeng kita hangus pula. Okey. Jadi untuk memasak lempeng itu kita perlukan sedikit minyak ataupun butter lah. So minyak sayuran ke butter pun sesuai saja kan? Dua-dua pun boleh, okey. Macam saya kata tadi, kalau untuk butter ataupun minyak kita letak dalam kita punya masakan untuk meningkatkan nilai kalori dia lah. Jadi untuk pesakit yang kurang selera makan, bila dia ambil sedikit sahaja tetapi kalorinya agak banyaklah sebab ada sumber minyak atau lemak ni lah. So jadilah pesakit kanser dapatlah meningkatkan pengambilan kalori mereka kan. Ya. Jadi kuali kita dah panas, kita boleh masukkan kita punya terima kasih, kita punya butter lah. Okey. Kemudian kita masukkan satu jadi mereka ada bau harum daripada butter kan? Sedapnya, sangat sedap ni. Okey. Jadi kita biarkan dengan api yang sederhana sehingga lempeng kita masak. Lepas lempeng kita dah kering, kita boleh flip. Kita boleh balikkan dia lah. Okey. Kita dah balikkan lempeng kita tadi ya. Kita tengok sangat cantik kan? Tuan-tuan dan puan-puan, macam ni punya itu cara kan? Hasil produk lempeng kita lah. Ya, kalau mereka boleh bau, dia punya bau butter dan juga bau vanila dia kan. Ada bau wangi Ya. Okey. Jadi kalau dah kering macam ni, maksudnya dah boleh kita angkat lah. Dah siap ya. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak ya kat sini lempeng kita yang ini sudah siap ya. Seterusnya kita boleh sambung buat lempeng yang kedua kan? Ya. So ulang sahaja step yang macam tadi tu kan? Mungkin boleh masukkan pula? Boleh. Okey. Tambahkan ke kacang. Kacang sini adalah pumpkin seed dan juga sunflower seed kan. Jadi kita boleh pakai sudu, kita sprinkle dekat atas sementara lempeng ini dia mengering lah. Macam tu. Jadi dia dah jadi macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Sementara tunggu lempeng itu kering. Jadi kalau kita makan nanti ada crunch, ada macam rasa rangup. Mengunyah. Rangup dalam lempeng kita. Okey, Meki tahu kan kekacang pun sumber protein. Ya, jadi kita tambah lagi nilai protein dalam kita punya lempeng kita ini. Nak tanya jugalah Puan Zuli, selain daripada kekacang kan, adakah bahan lain yang sesuai juga untuk tambah dalam lempeng? Okey, selain daripada kekacang,
Okey, kita juga boleh tambah grated coconut ataupun kelapa yang parut. Kelapa parut. So, dia akan memberikan rasa lemak-lemak ya. Tapi kelapa parut tak ada protein lah. Ya. Cuma dia akan memberikan rasa lemak dekat situ. Ya, lebih sedap kan? Lebih sedap juga. Betul, Meki. Tak ada masalah. Ya. So ada versi-versi tu yang tuan-tuan dan puan-puan boleh juga pilih dah, sama ada nak tambahkan ke kacang ataupun kelapa parut. Ya, Meki. Betul.